Baik, kelas insyaAllah hari ni kita akan teruskan pada tajuk kita yang pertama ya. Yang mana tajuk kita yang pertama pada muka Usuluddin tajuk pertama kita dalam kitab Usuluddin ini pada bab tauhid ya, yang membicarakan tentang al-adillatu ala wujudillahi ta'ala. Baik kelas, insyaAllah apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pertama sekali kita akan diajarkan tentang zikru ta'rif al-adillah, menyebutkan tentang ta'rif adillah. Kita akan belajar tentang ta'rif adillah. Keduanya kita akan belajar tentang aqsamul adillah, pembahagian adillah. Yang ketiga kita akan belajar berkaitan dengan dalilun nakliyu wa aqliyu wa kauni ala wujudillahi ta'ala, atas dalil nakal, dalil akal dan dalil penciptaan ala wujudillahi ta'ala, atas kewujudan Allah Ta'ala. Dan yang keempat kita akan belajar berkaitan dengan tamassuku bidalili, berpegang dengan dalil ala wujudillahi ta'ala, atas kewujudan Allah Ta'ala fil hayati, dalam kehidupan kita. Baik kelas, kita akan terus insyaAllah. Mananya tak faham boleh terus tanya ya, untuk buka kepada audio dan terus tanya. Sambil-sambil tu tolong ambil makna. Pengajaran saya, jenis saya ialah saya akan ajar, saya akan terjemah satu persatu dan antum kena ambil baris. Antum kena belajar ambil baris supaya antum boleh belajar untuk belajar untuk memperbaiki bacaan antum, dan antum boleh untuk membaca bahasa Arab di masa akan datang dengan betul, insya-Allah. Sambil-sambil itulah itu 2 dalam 1, 3 dalam 1 kemahiran yang kita akan belajar, insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Ustaz akan teruskan dengan ta'riful adillah, berkaitan dengan pengertian dalil. Al-adillah fi lughah, al-adillah pada sudut bahasa ialah ma yustadallu bihi, apa yang diambil dalil dengannya. Apa yustadallu bihi, diambil dalil dengannya. Nya tu kembali pada ma lah. Nya tu kembali kepada ma. Di mana wa mufradu dan mufrad pada adillah ini ialah ad-dalilun. Maksudnya dalilun, dalilah ni al-adillah. Al-adillah ni jamak apa? Kalau orang tanya jamak taksir. Okey bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Dia adalah jamak taksir. Jadi seterusnya mudahlah tu. Okey, seterusnya al-adillah fi istilahin. Dalil al-adillah pada sudut istilah, pada sudut pengertian syarak. Apa dia? Ma yumkinu at-tawassulu, apa yang memungkinkan at-tawassulu sampai apa yumkinu, yang memungkinkan at-tawassulu sampai bi sahihin nazar, dengan sebenar-benar nazar, pengkajian. An-nazar dengan maksud pengkajian. Fihi, padanya, nya tu kembali pada at-tawassulu. Nya tu kembali pada sulu, padanya nya tawasul sampai ila matlubin, kepada yang dituntut. Ila matlubin, kepada yang dituntut. Khobariyun, secara pengkabaran. Khobariyun, secara pengkabaran. Okey, jadi itu mudah aja. Maksudnya walaupun benda itu secara penceritaan macam saya hanya bercerita, itulah adalah dalil. Macam tu hantu kata, hang dengan mana ni, Allah ni ada, aku dengar daripada Ustaz Ghazali cerita. Tu contoh. Itu contoh khobari. Itu contoh khobari, penceritaan. Okey. Baik, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita tajuk ni sangat mudah. Cuma kita macam mana kita nak letak dalam hati kita, letak dalam pemikiran kita, kena sentiasa berfikir tentang kewujudan Allah Ta'ala. Kita ni mudah je, dalam kehidupan kita ni mudah. Tujuan hidup kita ni tak dapat tidak ada 2 je. Dalam kehidupan kita ni ada 2 je. Allah hikmah kejadian kita dijadikan oleh Allah Ta'ala di alam ini ada 2. Satunya ialah untuk mengenal Allah Ta'ala. Keduanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita buat dua-dua ni, insya-Allah kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan hati yang tenang, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey.
Jadi itu sikit. Al-adillah ini dia terbahagi pada 3. Tangqasimul al-adillah ila salah sati aqsamin. Terbahagi al-adillah itu ila salah sati aqsamin, kepada 3 bahagian. Okey, tengok bahagian pertama kita sebut dalilun nakliyun. Dalil nakli. Kita tahu dah dalil nakli tak dalil daripada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Dalil apa dia takrif dalil nakli kalau orang tanya? Dalilun nakliyun iaitu dalilun nassin, dalil daripada nas, minal Qur'anin, daripada Al-Quran, au sunnatin nabawi, ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ijma'in, ataupun daripada persepakatan ijma', persepakatan ahlul ilmi, ahli ilmu. Bila kata ahli ilmu kat sini, ulama yang Islam. Bila kata ahli ilmu, ulama yang Islam. Okey, itu dalil nakli. Okey, dalil nakli. Dalil nakli itu Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalil nakli tu ialah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Oh, masih ada lagi yang tak ada join. Saya dah bagi tadi pada pukul 11 saya minta kawan-kawan yang lain tolong sampaikan boleh. Boleh Ustaz. Ya, tolong sampaikan dekat kawan-kawan tu kenapa dia orang tak dapat ni. Saya nak ganggu pula saya punya pengajaran ni. Kopi. Saya ulang lagi. Okey. Tolong hantar. Tolong hantar dekat kawan-kawan ni yang tanya ni. Okey ya. Ni ada dah. Terima kasih Putri Najwa hantarkan ya. Hantar sekali Putri. Putri Najwa tolong hantarkan sekali ke grup sekolah ya. Tingkatan 2. Info tingkatan 2. Okey, terima kasih ya. Okey, tak ambil lagi buku teks. Okey, macam mana ya? Okey, nanti saya hantar selepas ini. Nanti boleh kena tengok balik lah. Saya akan hantar balik di dalam grup buku teks yang digital insya-Allah. Okey, saya akan terus dulu. Untuk kelas kali ini saya akan terus dulu. Okey. Dalilun akliyun. Okey, dalil akli. Dalil yang kedua yang kita akan belajar pada hari ini dalam mengenal Allah Ta'ala ialah dalil akli. Apa dia dalil akli? Kalau orang tanya apa dia dalil akli? Dalil akli huwa ma adrakahu akli. Apa yang diketahui akan akal. Ma adrakahu al-akli, apa yang diketahui akan akal, fi maudu'in, pada tajuk-tajuk ataupun kandungan-kandungan. Allazi, yang mana huwa ia mahallun istidlalun bih, tempat tempat al-istidlalu bih, tempat pengambilan dalil bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Nya mana? Nya akal. Nya tu kembali boleh pada mauduk. Mauduk pun boleh, pada akal pun boleh. Okey. Kal istidlalu, seperti mengambil dalil bi khalqil alam, dengan penciptaan alam, ala wujudillahi ta'ala, atas kewujudan Allah Ta'ala. Okey, itu yang kedua, dalil akli. Okey, dalil akli kalau kita tengok dekat sini, siapa tengok nampak saya punya slide ni, tengok saya dah tunjuk aqsamul al-adillah akliyun, al-akliyun yang qasimu ila wajib, mustahil dan jaiz. Wajib, mustahil dan jaiz. Wajib lah, mustahil lah. Al-jaiz, jaiz lah. Jaiz tu dengan masuk harus. Apa yang dimasukkan dengan wajib akal, iaitu wa kullu ma la yutasawwaru adamu. Wa iaitu kullu, setiap, ma sesuatu, la tidak ada, yutasawwaru tergambar, adamu akan ketiadaannya. Maksudnya setiap sesuatu yang tidak tergambar ketiadaannya. Contoh, kalau kita kata manusia tu tapi kita kata seorang manusia tu mesti ada satu kepala, dua kaki, satu badan, dua tangan.
Tiba-tiba kita jumpa seorang manusia dia tak ada kepala. Adakah kita boleh panggil dia manusia? Mustahil pada wajib pada akalnya kita kata manusia tu mesti ada kepala. Dan mustahil pada akal manusia itu tak ada kepala. Dan harus pada akal ialah manusia itu dia tak ada satu tangan ataupun dua tangan ataupun tak ada satu kaki ataupun tak ada dua kaki. Itu harus pada akal. Tapi wajib pada akal manusia tu mesti ada kepala. Dan mustahil pada akal manusia itu tak ada kepala. Okey. Haris, saya tanya, boleh sesiapa jelaskan kenapa tak boleh join? Haris, kalau anda pakai pakai email selain daripada Moi memang tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Saya saya nak kena tengok semua. Okey. Dah masuk semua Okey, semua sekali dah ada 60 orang. Okey, alhamdulillah. Okey. Ali Amal Sarah kenapa ni keluar pula? Okey. Sebab saya tengok kat sini okey. Lepas ni semua pakai pakai Moi MOE. Okey, tak apa. Seterusnya itu cukup tentang penjelasan berkaitan dengan dalil akli. Okey, memandangkan semua tak ni, saya kena tengok pada ni. Saya nak kena minta tolong seseorang untuk ni. Okey. Seterusnya sekarang ni saya akan teruskan kepada yang ketiga, iaitu ad-dalilul kauni. Ad-dalilul kauni. Jadi disebutkan ad-dalilul kauni. Apakah yang dimaksudkan dengan ad-dalilul kauni? Ad-dalilul kauni ini ditakrifkan sebagai ma adrakaul hawasin. Ma yudrakahu al-hawasin, apa yang diketahui akan panca indera, al-hawas, panca indera, al-khamsi yang 5. Al-khamsi yang 5. Minal makhluqati, daripada makhluk allati yang tusbitu wujudillah, mensabitkan Allah Ta'ala. Mensabitkan Allah Ta'ala. Apa maksud mensabitkan? Mengkaitkan Allah Ta'ala. Okey. Itu maksud dia. Mata kita, maksudnya macam mana? Mata kita ni selalunya berhukum bila nampak benda tu ada, ialah ada. Tapi kadang-kadang ada benda yang tak nampak, mata tak nampak tapi benda tu ada. Tapi panca indera kita yang lain dapat lihat dia. Contoh, kulit dapat lihat apa yang mata tak nampak. Contohnya haba. Dia akan rasa, kulit boleh rasa haba. Okey, apa lagi kulit boleh rasa? Kulit boleh rasa kulit boleh rasa udara. Walaupun mata tak nampak. Walaupun mata tak nampak. Tu contoh. Tu dalil jugalah. Jadi bukannya semua benda yang tak nampak itu tak ada. Bukan semua benda yang tak nampak itu tak ada. Tapi dia boleh dia boleh dinampak ataupun dilihat dengan cara menggunakan panca indera yang lain. Contohnya telinga, suara tak pernah mata boleh lihat. Tapi suara telinga boleh lihat, melihat dengan suara. Mata hanya melihat benda yang datangnya daripada cahaya. Telinga datang daripada getaran udara. Kulit dapat melihat dengan cara udara dan haba, dan sebagai contohnya. Dua kaki, dua tangan dan sebagainya. Dan macam lagi lah, panca indera yang 5. Panca indera 5 jangan tak tahulah. Mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Mata, telinga, hidung, mulut dan kulit. Ini 5 panca indera kita. Jangan kita tak tahu. Orang kata apa maksud panca indera yang 5? 5 itu. Okey. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita ada sikit lagi perbahasan berkaitan dengan tajuk ini. Sebab tu saya cakap tajuk ni mudah. Tajuk ni mudah saja, insya-Allah. Jadi kita terus pada muka surat keempat, ya. Kita terus pada muka surat yang keempat. Okey.
Okey, kita pada muka surat yang keempat ini iaitu ad-dalilun nakliyu. Ad-dalilun nakliyu wal aqliyu wal kauniyu ala wujudillahi ta'ala. Dalil nakal, dalil akal dan dalil kauni ala wujudillah, atas kewujudan Allah Ta'ala. Okey, kita pergi satu persatu. Mudah saja insya-Allah. Ya, kita mudah saja. Jadi disebut kat situ dalil yang pertama disebut dengan dalil nakli. Yang macam kita tahu tadi, dalil nakli ada tiga. Dia terpecah pada tiga, dalil Al-Quran, daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, hadis Nabi, dan dalil pada ijma' ahli ilmi, iaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi disebutkan. Okey, Haris dah boleh join ke? Ni Haris. Haris apa ni? Haris dah boleh join ke? Saya harap semua dah boleh join. Okey. Boleh tak siapa-siapa penama, okey, terima kasih Haris. Boleh tak siapa-siapa komen, dengar tak saya punya ni? Dengar tak? Apa tu? Siapa tak accept lagi? Okey, semua dengar ya? Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang respon semua. Okey, alhamdulillah. Okey. Afif Chazani dengar, Arif dengar, okey. Darwish dengar. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Okey, adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz akan sambung sikit lagi semuka saya harap jelas Saya harap apa yang anak bentangkan ni jelas semua insya-Allah. Jadi disebut dekat situ dalilun aqliyun. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanim mubin. Okey, surah Ibrahim ayat 14 Surah Ibrahim ayat 14, surah yang ke-10 insya-Allah. Jadi kita tengok sikit Kita tengok sikit apa nama surah Ibrahim. Antum boleh rujuk sebenarnya tapi anak sajalah. Okey. Ayat 14. Okey, tengok Ayat 14 bukan ayat 14. Okey. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Jadi disebut dekat situ Rasul-Rasul mereka berkata, adakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sehingga waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanya manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalang kami menyembah apa yang disembah daripada nenek moyang kami dahulu. Kerana itulah datangnya kepada kami buktinya nyata. Jadi orang kafir minta kepada Nabi mereka untuk datangkan bukti yang nyata. Sedangkan buktinya nyata tu dah ada depan mata. Sedangkan buktinya nyata tu dah ada depan mata. Apa dia? Manusia, contoh manusia.
Adakah manusia ini dia datang dia wujudnya dia dengan semula jadi? Sebab tu kalau masa saya ngaji dulu, guru saya selalu cakap macam ni. Dia kata tak ada benda dekat alam ni yang jadi secara semula jadi. Sebab tu perkataan semula jadi ini tak sepatutnya diguna pakai dalam kamus bahasa manusia. Tak sepatutnya dipakai dalam kamus bahasa manusia. Baik. Itu yang pertama yang anak-anak yang nak ajarlah sikit kan. So tak ada benda dekat dalam dunia ni yang semula jadi. Semuanya Allah yang jadikan. Semuanya ada yang menjadikan. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini yang saya hebat-hebat alam ni. Cuba kita tengok. Langit ni siapa macam mana kejadian dia kan? Macam mana langit ni boleh jadi tanpa ada alam, tanpa ada tiang? Kita fikir tak? Boleh tak kita fikir macam tu? Macam mana awan tu boleh terapung-apung? Kan? Takkan dia dengan semula jadinya? Mustahil. Subhanallah, takkan jadi macam tu. Jadi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kita kena imani. Benda ni kita kena imani. Kita dah belajar dan kita kena cuba letak dalam kehidupan kita. Tak ada benda dekat alam ini jadi dengan semula jadi, ataupun bahasa yang lain, jadi dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya. Tak akan. Okey. Jadi kita sambung dekat situ. Okey. Jadi bila kita dah dapat di situ, apa yang perlu kita tahu lagi? Okey, dalil akal pula. Dalil akliyo iaitu dalil akal. Saya dah sebut sikit tadi, cuma kat sini kita ambil contoh dalam buku. Ini dalam buku kita sebut apa? Kita sebut dalil akal, innal alamun. Sesungguhnya alam itu hadisun adalah baru. Sesungguhnya alam itu baru. Wa kullu hadisin, dan setiap benda yang baru, wajib iftiqaruhu, memerlukannya, hanya itu kembali pada hadis, ila kepada muhdasin, yang menjadikan, kepada yang menjadikan. Fal'alamu, maka adalah alam itu wajib iftiqaruhu, berhajat ila muhdasatuhu, kepada penciptanya, wallahi, iaitu Allah. Sebab tu contoh saya bagi contoh tadi kan, akal saya bagi contoh tadi manusia. Tak dikata wajib pada akal mengatakan manusia itu ada satu kepala, dua tangan, dua kaki, satu badan. Dan mustahil pada akal mengatakan manusia itu tak ada kepala. Dan harus pada akal mengatakan mungkin manusia itu dia tak ada satu tangan ataupun dua tangan, ataupun tak ada satu kaki ataupun dua kaki, ataupun dia tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Itu harus masih lagi harus pada akal. Tapi wajib pada akal mengatakan manusia itu mesti ada kepala, dan mustahil pada akal mengatakan manusia itu tak ada kepala. Dan mustahil juga pada akal mengatakan manusia itu tak ada badan, dan wajib pada akal mengatakan manusia itu ada badan. Okey, Allahu a'lam. Sama juga dalam alam ini. Mustahil pada akal mengatakan alam ini ada dengan sendiri. Kan? Mustahil pada akal mengatakan alam ini ada dengan sendiri. Mustahil. Sebab tu akal kata alam ini dia mesti ada yang menjadikan. Pasal apa? Sehebat-hebat manusia pun ada yang menjadikan, takkanlah alam yang besar ni, manusia pula duduk atas bumi ni, dekat salah satu daripada alam ini, tak ada yang menjadikan. Subhanallah, mustahil dan mustahil. Okey, dan yang terakhir dalam pembahasan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan dalilun kauni. Apa dia dalil kauni? Penciptaan. Okey. Apa yang kita nak belajar? Okey, hadzal kaunu. Ciptaan ini al-ajibun, sangatlah ajaib. Semua yang diciptakan ni semuanya ajaib. Allazi yatamassalu fil ardi, yang mana berupa fil ardi, di atas bumi, wasamai, dan langit, waqtilaful laili wan nahari, dan perubahan malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahari, dan bintang-bintang yang bergerak pada laut,
pada pandangan lah. Kita tengok, kalau kita tengok dekat atas apa nama kat tengok daripada pandangan duduk atas kapal, kita akan tengok lautnya terbentang. Kita akan nampak bila kita tengok dekat langit ada apa nama, ada bintang. Kita akan tengok kalau kita pakai kamera yang merakamkan apa nama merakamkan keadaan tersebut dan kita lajukan, kita akan nampak bintang tu dia akan bergerak. Itulah yang Al-Quran bawa, iaitu Al-Quran menampakkan pada kita bahawasanya seolah-olah apa nama bintang itu bergerak. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat Quran tersebut. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bintang-bintang yang bergerak di pada apa nama lautan. Wa ma anzala minas sama', dan apa yang turun daripada langit, minal ma'i, daripada air, wasahabi, dan apa nama dan awan-awan, al-musakhkhari, yang apa nama yang bermusafir. Disebutkan musafir, bukan musafir pun, terjemah dia paling cantik kat situ, yang apa nama bergerak, terawang-awang, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Kullu hazil ayatin, semua tanda-tanda ini, ayat tersebut bukan ayat, maksudnya tanda-tanda. Semua tanda-tanda ini talfitu ila, tidak meluputkan, talfitu ila, tidak meluputkan, annahu, bahawasanya, la budda, tak dapat tidak, min khaliquha, daripada penciptaannya, wa mawjuduha, dan diciptakannya, allazi a'zamu minha, yang mana lebih agung, lebih besar daripada nya yang diciptakan. Takkan ada dengan sendiri, mesti ada yang menciptakan. Okey, insya-Allah kita akan tengok pembahasan ini untuk lebih dalam lagi, insya-Allah, untuk pada pelajaran yang seterusnya, Asmaullah Husna. Tapi insya-Allah minggu besoknya kelas kita akan kita akan terus pada pelajaran yang seterusnya. Lepas tauhid kita akan pergi ke tafsir. Lepas tafsir kita akan pergi hadis. Lepas hadis kita akan pergi ke sirah. Lepas sirah kita akan pergi kepada adab dan akhlak dan tasawuf, dan seterusnya kita rotate. Kalau tak nanti kita tak sempat sentuh semuanya. So tak adil. Okey, insya-Allah kelas, terima kasih atas kehadiran antum pada hari ini. Moga-moga antum belajar sesuatu pada hari ini. Dan yang lebih besarnya, kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan macam mana kita nak belajar untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ni orang Islam, kita wajib beriman dengan Allah Taala. Yang mana jika kita ada keraguan walaupun sikit, wa'iyadzubillah, jadilah kita di kalangan orang-orang yang rugi, iaitu apa? Masuk neraka tanpa hisap. Biasa kita dengar orang masuk syurga tanpa hisap kan. Ini masuk neraka tanpa hisap pasal apa? Kafir. Jadi orang kafir ni memang tak akan masuk syurga selama-lamanya. Tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Wa'iyadzubillah. Jadi anda rasa cukup sampai situ. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Hari ini hari Isnin, 25 hari bulan. InsyaAllah kita akan jumpa pula besok, insyaAllah, untuk tajuk yang seterusnya. Untuk ingatan, besok 26 hari bulan, Rabu 27 hari bulan, dan Khamis 28 hari bulan, disunatkan untuk kita berpuasa sunat hari Isnin. Rebut-rebut lah kita dalam musim COVID ni, kita disunatkan untuk memperbanyakkan amal ibadah pada Allah Ta'ala. Moga Allah angkat balik ini, insyaAllah. Rasa cukup sampai situ kelas, cukup setengah jam. Marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suatu doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. 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 Ustaz.
Mari kita. Jom keluar.